Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang, tuan-tuan. Rakan media, pertama terima kasih kerana hadir pada petang ini. Saya ada dua sidang media yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama berkenaan dengan operasi terhadap pusat hiburan, iaitu tangkapan 68 individu, termasuk 6 pejabat awam yang ditangkap semasa berhibur di pusat hiburan dan melanggar SOP. Pada 6 Ogos, jam lebih kurang 1:30 pagi, pasukan task force daripada PK Johor dan juga daripada Jabatan Siasatan Narkotik Johor telah melancarkan operasi khas di daerah Johor Bahru. Dan daripada operasi yang dijalankan, kita telah berjaya menangkap 68 individu. Terdiri pada 44 lelaki tempatan, 12 perempuan tempatan, 1 lelaki warga negara asing dan 11 perempuan warga asing berusia di antara 17 hingga 45 tahun. Termasuk 6 pejabat awam yang berumur dalam lingkungan 26 hingga 43 tahun. Pada masa yang sama, pihak polis juga telah berjaya menangkap 1 lelaki tempatan berusia 51 tahun yang dikenali sebagai doktor. Ini yang merupakan pembekal dadah ke pusat-pusat hiburan. Susulan pada tanggapan itu, pihak Jabatan Narkotik Johor telah menyatakan siasatan susulan, operasi susulan, dan kita berjaya menangkap lagi 2 lelaki tempatan usia di antara 31 hingga 38 tahun bersama dengan sejumlah dadah. So, saya markkan rekod mendapati premis ini beroperasi tanpa lesen hiburan yang sah dan telah melanggar SOP dan pemulihan negara kerana menjalankan penjagaan di pusat hiburan. Dan pada saringan urin yang dibuat, 41 individu positif dadah, terdiri pada 30 lelaki, termasuk 4 pejabat awam yang kita tangkap tersebut dan 11 perempuan. Manakala 1 pejabat awam pula ditangkap atas kesalahan memiliki dadah. So, ada banyak rampasan yang kita buat, termasuklah 2.4 kg serbuk ekstasi bernilai 148,000, 45 pil ekstasi, Aramin 5, syabu, ganja dan ketamin, tuan-tuan. So, nilai keseluruhan dadah yang rampas RM 101,000, tuan. Dan kita juga turut membuat sitaan 1 buah motorkar dan wang tunai. Jumlah keseluruhan sitaan, tuan-tuan, RM 146,000. Jumlah rampasan dadah dan sitaan keseluruhannya adalah RM 297,000. Kesemua suspek ditahan di riman selama 1 hingga 6 hari, bermula 7 Ogos hingga 12 Ogos. Mereka disiasat bawah berbagai kesalahan, termasuk 39B, Seksyen 15.1, tuan-tuan, Seksyen 15.1C, 1A, tuan, dan Seksyen 6, termasuk jugalah peraturan-peraturan berkenaan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit, tuan. Dan dalam satu lagi operasi susulan, tuan-tuan, pihak Jabatan Siasatan Narkotik telah membuat satu lagi serbuan, tuan-tuan, di Segamat. 3 serbuan di Segamat, tuan-tuan. Dalam serbuan pertama, seorang lagi pejabat awam berusia 39 tahun dan 1 lagi tempatan yang merupakan pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi yang berumur di antara 22 tahun, tuan-tuan, telah ditangkap bersama dengan rampasan air ketum. Dan hasil saringan dapati suspek pejabat awam ini positif dadah jenis MET, tuan-tuan. Manakala semakkan rekod lampau tidak mengesan sebarang rekod, tuan. Susulan daripada 3 serbuan tersebut, pihak polis Segamat telah membuat 1 lagi serbuan dan telah berjaya menangkap 1 lagi lelaki tempatan berusia 38 tahun bersama dengan sejumlah rampasan air ketum, tuan. Dan ada 1 lagi susulan operasi dibuat dan kita dapat tangkap 1 lagi pejabat awam, tuan, berusia 43 tahun dan juga rampasan air ketum, tuan. Dan air ketum, tuan-tuan, suspek yang kita tangkap ni, mereka terlibat aktiviti memasak air ketum untuk dijual kepada pelanggan di sekitar kawasan Segamat, kan. Operasi ini telah berjalan sejak Februari tahun ini, tuan-tuan. Rampasan 80 kg daun ketum dan 9 liter air ketum, tuan. So, itu berkenaan dengan
operasi ke atas pusat hiburan, rampasan dadah dan sebagainya, tuan-tuan. Dan saya ingin meminta kerjasama semua media, tuan-tuan. Ada setengah maklumat yang tuan-tuan boleh keluarkan. Ada setengah maklumat yang tuan-tuan tak boleh siarkan lagi. Kerana ini memandangkan operasi susulan. Dalam kes kita buat sebuah dekat premis pusat hiburan ni, ada maklumat detail yang didedahkan oleh sebuah akhbar tempatan berkenaan dengan tanggapan 6 pejabat awam yang dinamakan sebagai anggota polis dah. So saya kerjasama dengan tuan-tuan, mantap. So saya ingin memberi amaran lah. Kita ada 2-3 kes yang kita tengah siasat, tuan-tuan, bawah Seksyen 203A, Kanun Kesiasaan. Ini yang berkongsi WhatsApp. Tuan-tuan mungkin ada sumber. Tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan di kalangan anggota dan pegawai polis di peringkat distrik. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau saya dapat kesan, saya dapat tangkap, saya akan ambil tindakan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak keluarkan apa sebarang berita, tuan-tuan, saya akan bagi PC, saya akan keluarkan maklumat bertulis, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pandai-pandai keluar. Kita ada peraturan, kita ada SOP baru, tuan-tuan. Kalau dulu mungkin kita boleh dedahkan, sekarang kita tak boleh dedahkan. Cukuplah sekadar pejabat awam. Kan? Nanti bila kita tuduh di mahkamah, tuan-tuan pergilah buat coverage. Ambillah gambar dia orang, paparkan. Tak ada masalah untuk saya. Tapi sehingga mereka dituduh, tuan-tuan, sebelum mereka dituduh, tuan-tuan jangan kongsi butir-butir dia orang. Saya rasa tuan-tuan tak ada masalah dengan saya. Ada masalah kan ni, rakan media? Ada tak? Tak ada kan? Tu. Kalau ada sebarang keraguan, rujuk kepada saya. Rujuk kepada pusat media, tuan. Saya sedang menjalankan siasatan susulan. Kita dah ambil tindakan pun, tuan-tuan. Dekat salah seorang pegawai polis yang terlibat menyebarkan maklumat-maklumat sulit yang didapati daripada sumber lah, sumber dalaman. So, saya ingin memberi peringatan kepada rakan media. Tuan-tuan jangan pandai-pandai mengeluarkan fakta-fakta yang tak sepatutnya dikongsi lagi, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, berhubung dengan OPDADU, iaitu fokus kepada loteri awam tanpa lesen dan judi atas talian, tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, daripada 31 Julai hingga 7 Ogos minggu lepas, tuan-tuan, tinggallah semalam, Polis Johor telah membuat 103 operasi dan serbuan di seluruh kontingen Johor melibatkan kedua-dua jenis perjudian tersebut. Dalam operasi yang dijalankan, seramai 130 individu telah berjaya ditangkap, tuan, yang terlibat dalam kegiatan perjudian. Bagi loteri awam tanpa lesen, 69 serbuan telah dibuat dan kita telah berjaya menangkap 72 orang individu, terdiri pada 66 lelaki tempatan dan 6 perempuan tempatan. Dan banyaklah rampasan sebagainya, tuan-tuan. Handphone, wang tunai berjumlah 13,000, tuan-tuan. Dan bagi operasi judi online, kita telah melancarkan 34 serbuan sepanjang minggu lepas di semua daerah di negeri Johor, tuan-tuan. Dan berjaya menangkap 58 suspek, iaitu 53 orang adalah penganjur dan penjaga premis dan 5 orang adalah pemain ataupun pelanggan. Pecahannya, tuan-tuan, 52 warga lelaki warga tempatan, 1 warga negara asing dan 5 perempuan warga tempatan, tuan-tuan. Dan kita juga merampas 68 handphone, tuan-tuan. Wang tunai sebanyak 35,000, tuan-tuan. Umur suspek yang ditangkap 19 hingga 58 tahun, tuan-tuan. Mereka ni siasat di bawah Seksyen 4A bracket A, tuan-tuan, Akta Rumah Judi Terbuka, dan Seksyen 4 bracket 1 bracket A dan Akta Rumah Judi Terbuka. Dan sekali lagi, tuan-tuan, kita pun telah minta kerjasama TNB untuk memotong bekalan elektrik dan juga pihak BBT untuk membatalkan lesen. Operasi ini operasi berterusan, dan saya menyeru semua rakyat Johor, bangsa Johor untuk terus menyalurkan maklumat. Memang banyak lagi judi-judi online, tuan-tuan. Kita akan buat operasi berterusan. Ada beberapa soalan? Semua takut nak tanya soalan lah. Mereka ni bukan tak bagi sama, bagi. Tapi proses tu memakan masa yang lama. Contohnya PBT, tuan, yang saya fahamkan ada setengah PBT, tuan-tuan. Dia orang pun ada masalah kena COVID sebagainya, kan.
Saya rasa dari segi proses tu, TNB lagi cepat untuk memotong bekalan. Tapi PBT ni akan ambil masa sikit. Macam saya katakanlah, kalau hanya membiarkan polis buat operasi, memang benda ini tak akan habis. So, kita nak ambil tindakan terhadap premis. Kerana premis ini akan dipotong bekalan, lesen mereka akan dibatalkan. Barulah ini kita dapat mengambil pendekatan holistik bagi memastikan judi-judi online ini dapat dibenteras. Tadi pun saya kongsi dengan tuan-tuan tanggapan pejabat awam yang terlibat dalam judi online. Dah banyak pejabat awam, pelajar universiti, tuan-tuan. Itu yang kita dapat tangkap. Yang kita tak dapat tangkap, banyak lagi. Option lain? Option lain dalam operasi. Mungkin kita boleh guna poker. Tapi poker ni tuan-tuan, dia ada dua pilihannya. Sama ada perintah tahanan yang 2 tahun tu, ataupun perintah penguasaan polis. Bagi saya poker ni tidak kurang, keberkesanannya kurang, tuan-tuan. Kemungkinan dia orang akan dikenakan perintah penguasaan polis. Dia duduk dekat JB sebelum ni, ditukar ke Kelantan. Di Kelantan dia akan buat operasi tu balik. Sebab dia orang adalah kebakaran. Ada yang sebelum ni kita tangkap buah poker, dibuang daerah. Tapi dia boleh beroperasi di daerah tersebut untuk menyalahkan JBT di Johor, tuan. Ada juga. Air ketum. Berapa hari mana air ketum 4 hari, tuan. Dia punya pendapatan apa? Seminggu? Pendapatan 2 minggu 9,000. Kalau sebulan 18,000, tuan. Tu banyak tu. Sebulan 18,000 jual air ketum lah. Kita tangkap dia bila? 2 hari lepas. Kita tangkap 2 hari bulan. Bermula pada 2 hari bulan. Itu untuk kawasan Segamat. Ketum ni diorang dapat pada negeri-negeri utara Semenanjung. Ada lagi soalan? Ada 2 Long Tiger punya isu ni. Pagi tadi dah dituduh di Mahkamah Majestik tangkap. Ini atas kesalahan 506 angkutan jenayah dan 342. Yang ni kurungan salah. Telah pun dituduh di Mahkamah Majestik tangkap. Dan petang ni ada satu lagi pertuduhan. 376 iaitu kes rogo, kan. Ini di Mahkamah Session Muar. So, kita akan berusaha untuk memastikan dia ni tak dibagi jamin. Kita akan memohonlah daripada Majestik jangan bagi jamin. Kalau jamin dia keluar, dia akan terlibat balik lah. Itu yang banyak orang awam komplain tu. Kenapa banyak kesalahan ni buat dituduh di mahkamah, dia masih ada kat luar. Kan? So, itu bukan urusan polis. Itu urusan mahkamah. Kan? Kalau mahkamah nak bagi jamin, jaminlah dia. Tapi kita dah pohon untuk jangan bagi jamin. Biarlah dia duduk dalam. Sehinggalah habis perbicaraan dan jatuhkan hukuman. Banyak sangat dia punya rekod tu, kan. Okey, tuan-tuan. So, perlibatan penjawat awam dalam di pusat hiburan tu apa? Perlibatan penjawat awam. Penjawat awam ni mereka terlibat. Satu berhibur, satu mengambil dadah, satu mengambil minuman keras. Kan? Waktu ditangkap tu semua tengah high. Saya dibahankan penjawat awam ni sebelum ni pun dah ditangkap banyak kali. Kan bawah LPK pun kita dah tangkap. Bawah apa ni penagih dadah pun. Menagih dadah pun ada kita tangkap. Tapi mungkin dia bagi peluang ikut. Kan? Sebab tu kes-kes dadah ni tuan-tuan jangan tak payah bagi peluang lah. Ada tuan-tuan, kita ambil tindakan kalau dapat buang dia orang terus. Kan? Banyak lagi orang nak masuk pejabat awam. Kan? Orang tak ada kerja pun banyak sekarang. Kita tunggu tengok. Kesihatan ni memakan masa sikit. Kan? Mungkin kita akan tuduh di mahkamah tindakan nak buang orang ni bukan senang. Akan makan masa proses dia. Jawab ni semua berhenti lah masa itu kan. Masa ditangkap dia tidak bertugas. Sebab tu banyak maklumat kita bocor kan. Ada 2 orang pada tu memang ada kes lampau. Jawapan tersebut. Yang macam saya kata ada satu tu kita pernah tahan buat LPK. Langkah-langkah pencegahan khas.
Pusat hiburan. Pusat hiburan pun saya dipahamkan dia beroperasi 24 jam. Dia ada satu pintu masuk, satu pintu rahsia untuk keluar. Kalau kita tak ada maklumat orang dalam tu, memang kita tak boleh strike. Pintu dia memang kebal. Dia ada CCTV sebagainya lah. Yang menarik tu ada pejabat awam lah. Yang turut berada di dalam lokasi tersebut. Yang turut mengambil dadah. Yang turut mengambil minuman keras. Dan sebagainya lah. Lagi tuan-tuan? Habis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tuan-tuan judi online. Tuan-tuan tengok krimis-krimis ni yang kata ni. Ni kopitiam. Ni apa? Black market, mini market apa ni? Ini yang jual handphone. Semua tuan-tuan krimis ni kalau kita tak ambil tindakan untuk batalkan lesen, potongkan bekalan, memang dia akan beroperasi balik tuan-tuan. Banyak. Jual ni, kedai runcit. Hotlink, kedai handphone. Semua ada tuan. 4-6 ekor. Ini tuan-tuan yang segamat, yang dia ketum ni. 4 orang. 2 orang pejabat awam ni. 2 orang pejabat awam tuan-tuan dan 1 pelajar universiti tuan. Ini dia ketum dia. Yang didapat diperoleh daripada negeri utara Semenanjung. 80 kilogram daun ketum. Ini yang pusat hiburan tuan. 5 pejabat awam yang kita tangkap. Ni dia punya ni apa? Lokasi kan. So ini dadah-dadah yang kita rampas daripada operasi susulan yang terlancarkan dekat itu tuan-tuan. Dekat pusat hiburan tu kita buat tangkapan yang besar doktor tuan-tuan. Daripada surat siasat kita dapat rampas ni tuan-tuan. Jus, jus. Kalau kita pergi pusat hiburan ni kita ingat jus lah. Tapi ni semua ekstasi. Ini nama juga. Ini rasa nenas. Ini rasa apa? Limau. Lemon. Ini mangga. So ada berbagai rasa kan. Mangga ada, nenas ada, lemon ada. Tuan pilih lah. Ini opok ni selalu ganja. Ini yang kita punya TV online ya. Betul, TV online. Ini 4 ekor. TV online tadi. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.